Mubal Radio bersama saya Nazira Noran. Okey, baiklah, tiba masanya untuk kita bercakap mengenai moratorium dan impak ekonomi semasa PKPB yang telah pun bermula hari ini. Dan kalau kita imbas pada 25 Mac lalu, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan penangguhan bayaran balik pinjaman bank dan juga penyusunan semula baki kad kredit serta pinjaman korporat. Dan berikutan itu, bermula pada 1 April, bank-bank tempatan telah menawarkan moratorium atau penangguhan bayaran balik sehingga 6 bulan kepada para peminjamnya. Namun, pada 30 April, tular pula di media sosial bahawa kadar faedah yang terus dikenakan kepada para pengguna hingga menyebabkan Bank Negara mengeluarkan satu kenyataan dan menjelaskan bahawa faedah ataupun keuntungan akan terus terakru, yakni diambil kira di atas pembayaran balik pinjaman pembiayaan yang tertangguh. Justru para peminjam perlu meneruskan pembayaran balik pinjaman atau pembiayaan yang tertangguh pada masa hadapan. Jadi, pada ketika ini kita ingin bersama-sama dengan Dr. Zahrudin Abdul Rahman melalui panggilan Skype yang merupakan Profesor Adjung Fakulti Perniagaan dan Pengurusan dari Universiti Sultan Zainal Abidin Yunis Shah. Assalamualaikum Doktor, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Khabar baik, saya baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Okey. Baik Doktor, bila kita nak bercakap mengenai moratorium ini, mungkin ada segelintir masyarakat yang faham ataupun mungkin ada yang kurang faham tentang moratorium yang diumumkan kerajaan sebelum ini. Dan menurut Doktor, apakah rasional kerajaan membenarkan moratorium ini? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama sekali, perkataan moratorium itu. Pertama sekali, terima kasih kepada Bernama yang menjemput saya. Yang pertama sekali, selepas itu adalah perkataan moratorium itu adalah satu perkataan yang merujuk pada keharusan ataupun pihak kerajaan melalui kuasa datukkan yang ada memberikan kelepasan daripada tanggungjawab legal ataupun tanggungjawab financial kewangan kepada pihak-pihak yang berkenaan. Maka sebab itu diberikan melalui pihak bank kepada semua peminjam-peminjam yang eligible yang ada kelayakan untuk bagaimana SME dan juga individual borrower ataupun pembiayaan yang dibuat oleh individu yang layak. Jadi mereka ini boleh dapat penangguhan tak bayar untuk 6 bulan. Itu yang disebutkan dan bermula daripada April sebenarnya, bukan bermula daripada Mei atau Jun. Jadi atas sebab itu kita rasional dia sebab kerajaan menjangkakan dan melihat bahawa bila mana ada PKP, bahawa ketika itu kebanyakan rakyat tidak dapat bekerja dan ada sebahagian syarikat yang tak dapat hasil. Maka atas sebab itu mereka tak mampu nak bayarkan gaji dan seumpamanya, ataupun mungkin akan ada masalah cash flow aliran tunai. Maka atas sebab itu dia akan melibatkan individu, dia melibatkan syarikat dan juga majikan semua. Jadi atas sebab itu moratorium ini diberikan supaya kita punya beban untuk bayar kepada bank setiap bulan itu ditangguhkan selama 6 bulan supaya kita ada cash. Sebab cash ini kita perlukan, tak perlu kita bayar bank, kita boleh beli barang asasi ataupun boleh menjadikan dia sebagai satu tempoh untuk kita cari kerja baru kalau kita kena buat kerja, ataupun kalau kita dipaksa untuk tutup kita punya gerai ataupun restoran ataupun kedai, lalu pada ketika kita tak ada income untuk kita survive, maka inilah dia moratorium ini tak perlu kita bayar. Jadi itu dia punya rasional dia. Jadi dia sebenarnya baik untuk mereka yang memerlukan, tapi mereka yang ada kemampuan, mereka sebenarnya tak perlu ambil pun tak apa. Maka kerana itu mereka boleh memilih untuk tidak mengambilnya. Bagi mereka yang ada kecairan kewangan yang baik ataupun cash flow yang baik, mereka tak perlu ambil. Itu adalah mungkin lebih baik untuk mereka. Tapi kalau saya lah ataupun rakan-rakan saya yang lain ada yang kata macam ambil pun tak apa sebagai persediaan, sebab kita tak tahu apa yang akan berlaku dalam masa 6 bulan ni Doktor. Tapi tak tahulah pada pandangan Doktor bagaimana. Mungkin ada golongan yang memang tak ada masalah tentang kewangan, tidak memberi tekanan ekonomi pun kepada mereka, Doktor. Betul. Jadi kalau kita rasa kita memang orang yang pendapatan kita memang dianggap sebagai memang cukup, jadi pada ketika itu bukan saja orang B40 atau M40, tapi sebahagian T20 pun ada kalanya sebab dia punya pendapatan besar tapi tanggungan dia pun besar. Maka bila tanggungan dia besar, dia kena bayar bank banyak. Jadi atas sebab itu kalau mereka merasakan itu lebih selesa untuk mereka, maka boleh. Tapi kita kena ambil faham bahawa
penangguhan 6 bulan itu tidak percuma. Maka sebab itu dia akan ada accrued interest ataupun accrued profit yang disebutkan oleh Bank Negara yang dalam bentuk FAQ Bank Negara disebut dalam 2% at least akan ada kenaikan, dan juga pinjaman pun akan bertambah panjang. Maka atas sebab itu kita kena get ready lah. Maknanya jangan kita marah-marah atau terperanjat kalau installment kita selepas 6 bulan ini akan jadi kalau dulu 1,800 kali ini jadi lebih sikit daripada itu, maka itu adalah akibat moratorium yang kita ambil. Maka sebab itu juga Bank Negara atau Menteri Kewangan ada menyebutkan adalah bagus dan digalakkan bank-bank untuk berikan tidak ada accrued profit atau accrued interest. Ya, jadi itu adalah tindakan yang bagus, tetapi kita tak pasti sama ada bank mampu untuk lakukan, sebab menurut maklumat yang kiraan pihak akademik menunjukkan kalaulah satu bank itu mempunyai portfolio pembiayaan dia sebanyak katalah 200 juta ataupun 500 juta, ya, maka dia perlu membayar lebih kurang dalam 20 juta untuk modification loss, kita namakannya. Jadi bank tu kena tanggung modification loss dalam 20 juta kalau portfolio dia lebih kurang 500 juta, iaitu lebih kurang dalam 4 ke 600 on modification loss yang kena tanggung. Ini akan menjadikan bank itu punya financial statement akan menunjukkan adanya loss, dan keuntungan itu akan menipis. Bila keuntungan menipis, maka shareholder yang merupakan khazanah, EPF, Kuab dan seumpamanya akan mendapat kurang dividen lah. Jadi itu kesan-kesan yang perlu kita lihat, selain daripada kebaikan kepada rakyat, tapi maknanya ada juga akan ada impak negatifnya di peringkat yang lain. Jadi ini adalah tindakan nak balancekan mana satu yang terbaik sebenarnya, itu sahaja. Jadi impaknya juga kepada peminjam lah, misalnya kena bayarlah bunga tu, orang kata. Betul ya, Doktor? Okey, baik. Baik, selepas pengumuman Bank Negara pada 30 April lalu, ramai juga ada yang keliru sebenarnya, Doktor, tentang penggunaan wang tunai di tangan. Sama ada nak guna untuk keperluan harian ataupun pembayaran semula kepada bank. Jadi apa komen Doktor? Sepatutnya ini yang kita risau sikit lah, sebab financial literacy rakyat Malaysia masih di tahap yang kurang memuaskan sebenarnya. Sebab itulah Suruhanjaya Security Bank Negara dalam sebelum COVID ini telah pun menggemblengkan usaha untuk buat financial literacy, iaitu kebijaksanaan dan keretian dan kepandaian menggunakan menguruskan kewangan. Sebab itu AKPK punya statistik pun menunjukkan bahawa majoriti rakyat kita tenggelam dalam hutang adalah kerana tidak ada kemahiran untuk mengurus kewangan. Jadi kita memang kalau diurus di atas tangan, patutnya memang kalau yang reti itu mereka boleh melabur di saham. Bila melabur di saham, mereka punya keuntungan boleh lebih daripada tetap 10% pun. Tapi itu bagi mereka yang reti. Kalau yang tak reti, mereka akan kerugian keseluruhan modal mereka. Jadi kalau kita letak di bank semula, jadi samalah. Jadi sekarang ini bank akan adalah fixed deposit dia pun paling tinggi pun dalam 3.54% sahaja. Jadi kalau itu berlaku, mungkin dia ialah yang mudahnya adalah kita nak jadikan dia liquidity itu. Jadi boleh kita letak juga dalam bank, sebab kalau kita tak layan lagi masalah. Sebab kalau bila ada keperluan kita boleh keluarkan dengan mudah. Itu sajalah maknanya kemudahan ini. Okey, kalaulah guna secara bijak, bak kata AKPK tadi, ramai yang tak tahu nak urus kewangan. Tambah-tambah pula PKPB hari ini bermula dan beberapa sektor perniagaan telah dibuka hari ini, dan mungkin selain itu nasihat juga kepada pengguna. Sebab apa yang perlu kita lakukan? Katalah kita sebagai pengguna, jika bank tidak memberikan sebarang notis pula berkaitan dengan kadar faedah moratorium itu, Doktor. Betul. Sebab itu sekarang ni bank punya efisiensi adalah tercabar dengan hebat sekali. Ya, jadi ada sebahagian bank yang cekap, yang sistem teknologi mereka tinggi, mereka boleh hantar SMS dan terus automatik kita jawab dan dia terakam di dalam sistem mereka.
Tapi ada sebahagian yang tak boleh buat begitu kerana ada pengguna dan pelanggan mereka menukar nombor. So jadi mereka terpaksa telefon 50,000 orang, yang mana ada sebahagian dapat, sebahagian tak dapat. Itu adalah kos yang tinggi kepada bank. Sebab tu ada sebahagian bank mengatakan lebih baik kita absorb saja, tak perlu kita hubungi sebab dia akan menjadi lebih masalah. Tapi bagi mereka yang tidak absorb, mereka perlu memberitahu. Dan ada sebahagian bank nak bagi e-borang. Jadi rakyat Malaysia ni, kalau kita nak isi borang ni, ya Allah, dan kalau rakyat Malaysia nak call bank, saya pun tak tahu nak call nombor apa. Kan, kalau call nombor dah dapat renyah, dan kalau call nombor bank pun rasanya akan robot akan jawab kot. Kemudian robot tu bagi 1, 2, 3, lepas tu tak dapat apa-apa. Kan, jadi kita terbayang begitu, itu adalah sangat tak baik. Sebab itu bank paling baik, paling mudah, paling islamik kalau kita kata. Mereka absorb, tak ada sebarang interest ataupun faedah accrued sebagaimana yang disarankan oleh Menteri Kewangan lah. Macam United Arab Emirates, UAE, mereka telah mengeluarkan melalui bank negara mereka tidak membenarkan semua accrued profit. Jadi itu sebenarnya kementerian boleh untuk mewajibkan melalui bank negara sebenarnya, tapi tak tahulah bagaimana dia punya keadaan di sebaliknya. Sebab mungkin bila bank absorb, bank akan bayangkan tadi kalau bank yang besar-besar ni dia 1 bilion, bayangkan mungkin dia punya absorb modification loss akan jadi sampai boleh jadi sampai 100 juta ataupun 50 juta, 80 juta, banyak tu. Jadi atas sebab itu bank wajib memberitahu kepada kita cara ni. So sebenarnya dah terlambat dah 2 bulan yang akan tak accrued profit dan tak compounding, okey bagus. Tidak ada snowball, tidak tambah-tambah kerana lewatan. Tapi accrued profit, accrued interest tu masih ada. So jadi mana-mana bank yang nak bagi free kena beritahu cepatlah. Kena ada notis bagaimana cara dia. Kalau tak beritahu, macam mana sebab Akta Hire Purchase Act mewajibkan kita ada persetujuan. Begitu juga dengan Islamic Contract mewajibkan adanya persetujuan. Ini akan menjadi cabaran besar bagi pihak bank. Okey, bercakap mengenai topik kita moratorium dan impak ekonomi semasa PKPB. Dalam perkembangan hari ini seperti kita ketahui, lebih banyak sektor dibenarkan beroperasi di bawah PKPB ini, namun ada yang menganggap ianya terlalu awal. Jadi apa pandangan doktor tentang impak ekonomi jika PKP dilanjutkan lagi lebih lama? Baik, saya kira memang betul. Mungkin kita boleh kata terlalu awal, tapi kita berada di 2 persimpangan sebenarnya. Sebab satu persimpangan nak jaga keselamatan dan satu lagi nak jaga ekonomi. Sebab ekonomi berkaitan dengan keselamatan juga. Sebab bila ekonomi teruk, orang tak boleh makan, jenayah meningkat. So keselamatan juga, kesihatan dan keselamatan dan ekonomi. So jadi ini adalah satu yang rumit. Sebab itu selagi mana bagi saya, selagi mana vaksin belum ditemui, kita perlu sangat berhati-hati. Kerana kita memang terpaksa buka ekonomi. Dinyatakan bahawa kita ni dah, kalau kita dah PKP ni menyebabkan kita punya hasil negara akan menjadi tahun 2012. 2016. Itulah 2016 ni hasil negara kita lebih kurang 2016 iaitulah lebih kurang 212 bilion sahaja. Sepatutnya target pada tahun 2020 ni ada 290 bilion hasil negara. Tapi telah jadi 212, jadi kurang 70 bilion. Kalau kita lanjutkan lagi, dia akan kurang lagi jadi 100 bilion mungkin akan berkurangan. Maka akan efek banyak sektor termasuk sektor awam dan swasta dan seumpamanya. Maka bila kerajaan mengharuskan meluzenkan ini, kita bimbang pula attitude atau sikap masyarakat kita menjaga diri lebih kurang. Jadi saya boleh baru saja tengok hari ini di satu pasar raya di pusat membeli borong di Kuala Lumpur yang begitu ramai, beratus begitu ramai. Jadi kita bimbang kita nak selamatkan ekonomi supaya jangan kerugian sampai 100 bilion, tapi nanti akan ada kluster yang seterusnya. Bila akan ada kluster seterusnya, 100 bilion itu akan jadi 200 bilion. So yang mana itu kita nak? Kita nak selamatkan sekarang ataupun kemudian. Okey, baik. Kalau dari sudut agama doktor, sebab saya selalu terbaca jugalah komen-komen netizen ni yang mengatakan bahawa kita patut utamakan kesihatan dulu. Kita patut selamatkan nyawa dulu baru selamatkan ekonomi. Apa pandangan doktor dengan kenyataan ini?
Baik, kenyataan itu memang bersumberkan kepada perbincangan di kalangan ahli ulama antara Imam Asy-Syatibi dalam kitab Al-Muwafaqat, Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Mustasfa dan lain-lain, yang menyatakan bahawa dalam maqasid syariah ada daruratul khams, ada 5 perkara utama yang ikut priority ranking. Yang pertama adalah menjaga agama dan akidah, yang kedua menjaga nyawa. So menjaga nyawa itu nombor 2, menjaga harta itu tak nombor 5. Tak nombor 5 dalam pangkat dia. Maka tapi walau bagaimanapun semuanya saling berkait. Cuma kalau in isolation menjaga nyawa lebih penting daripada menjaga harta. Tapi oleh kerana menjaga harta itu ada kaitan dengan menjaga nyawa sebagainya. Tapi dalam keadaan sekarang ini keselamatan dan kesihatan adalah sangat utama, sebab kita tahu hospital kita ada keterhadannya. Cara kita buat sampling ataupun swab testing ada kekangannya kerana kita ada bahan yang kurang. Jadi ada sebahagian negara mereka kaya, rich dengan benda tu. Mereka tak kisah kalau mereka boleh buat macam-macam. Tapi kita ventilator kita akan ada, betul, pasti ada cukup. Tapi kalau ada kluster yang seterusnya, dia akan wreck sekali nyawa dengan harta sekali. So bagi saya secara peribadi, saya tak ada data sebagai kerajaan yang lebih tahu, lebih broader view yang mereka ada. Tapi sebagai marhain, kita merasakan macam elok PKP dikekalkan sampailah at least 12 Mei ataupun sampai Hari Raya. Jadi supaya confirm bahawa selamat, dan kemudian barulah patut slow-slow ataupun satu sektor demi satu sektor. Tapi kerajaan mungkin mempunyai data yang lebih kuat dan konkret untuk mengelakkan kita berada dalam keadaan lebih mudarat dari sudut ekonomi dan hasilnya membawa kepada keselamatan dan masalah lain. Ya. Baik doktor, walaupun kita tahu sekarang ini PKPB dah masuk fasa yang mungkin kita harapkan selepas ni tak adalah sambung lama sangat kan. Tapi sebenarnya dari segi ekonomi ada juga yang tak terkesan pun dengan kita cuba untuk membendung COVID-19 ini. Contohnya bagi sektor perniagaan makanan, penghantaran makanan, pos dan sebagainya. Jadi apa pandangan doktor dari sudut positif pula yang mungkin boleh kita kongsi sepanjang PKPB ini? Baik, yang pertama sekali dari sudut positif adalah sebahagian sektor menunjukkan peningkatan yang begitu drastik, ya. Itulah khususnya dari sudut pengurusan kesihatan, lepas tu manufacturing, pembersihan ini, dan runcit dan seumpamanya. Saya dapat lihat dan daripada data yang saya ada dan saya juga ada terlibat, memang dia lebih pada double atau triple kenaikan dia. Jadi itu ada positif di situ. Tetapi positif di situ banding negatif kepada pihak yang lebih banyak adalah positif negatif lebih banyak. Khususnya contohnya minyak. Bila ada PKP di seluruh dunia MCO, ya, so jadi minyak orang jarang guna, orang tak boleh bergerak, so jadi harga minyak sudah turun. So jadi melambatkan minyak, terlalu banyak harga minyak turun. Harga minyak turun setiap $1 kita akan kerugian 200 juta dan seumpamanya. So jadi ia adalah besar bagi Malaysia dan kekurangan hasil. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mungkin yang positif adalah dari sudut digital. Digital pun terpaksa rakyat belajar dan mengkaji. Kalau dulu indah tak indah saja, tapi sekarang ni semuanya terpaksa mencuba. Walaupun ada negatif di situ, sebab bila orang baru-baru mencuba dia macam budak baru tertatih, dia boleh berjalan tapi sangat fragile. So kena tipu sikit, mudah untuk terperangkap. Ada phishing ada banyak, ada hackers penggodam ada banyak, so boleh dicuri identiti. Jadi ini juga merupakan perkara yang kita bimbang. Sebalik negatif positif itu ada yang negatif juga. Ya, so tapi maknanya rakyat lebih cepat pada digital, dan yang tercadang untuk AI 4.0 akan lebih cepat tercapai, dan capaian kepada ekonomi akan jadi lebih jauh dan lebih inklusif bila mana ada digital. So jadi itu kelebihan dia. Jadi kemudian yang seterusnya dari sudut yang positif adalah kekeluargaan. So jadi kalau ni masyarakat kita stres dengan tidak adanya masa untuk keluarga, maka kali ini adalah waktu sekeluarga dianggap lebih pula kan, sampai bermasalah agaknya kan. Jadi Gitulah. Okey. Baik doktor, tadi doktor ada menyebut mengenai minyak ni kan. Katalah hari ni kan kita tahu dah PKPB dah bermula, mungkin ramai yang dah keluar rumah, kereta, motor semua dah bergerak. Tapi kita nak tahu adakah akan kembali naik dalam masa terdekat ini pada pandangan doktor, dan bila agaknya
jangkaan ekonomi negara akan kembali rancak? Minyak tidak akan naik harga selagi mana di peringkat antarabangsa belum selesai. Walaupun di peringkat Malaysia selesai, dia tidak beri efek yang besar kepada antarabangsa. So yang paling penting pengeluar minyak yang utama iaitulah Rusia, China, Amerika, Saudi dan negara-negara Arab. So Amerika masih lagi lemas dalam COVID. Saudi juga setiap hari lebih dari 1,000 kes. So negara-negara Arab juga masih lagi struggle. So jadi saya kira harga minyak untuk consumption untuk tinggi itu masih lagi belum akan menaikkan harga sekarang hanya bergantung kepada spekulator minyak saja. Harga naik sampai $6, turun balik, naik balik. Ini semua kelam saja. Kemudian bila akan ekonomi kembali pulih? Yang pertama sekali sebagaimana disebut oleh kajian antarabangsa, tidak lain selagi mana belum ada vaksin COVID yang berkesan, lagi itulah kita belum kembali normal. Yang kedua, kalau ada vaksin pun ada perbincangan di Bloomberg menunjukkan kalau ada vaksin akan belah-belah pergaduhan untuk mendapatkan supply yang paling besar. Negara kaya akan monopoli dominate dan negara-negara miskin akan ketinggalan. So jadi akan ada pula vaksin tiruan. Ini satu perkara yang akan boom pula. So jadi kita tak pasti. So kita sekarang ni dah seolah-olah dari ekonomi kembali kepada 2012. Mungkin kita akan kembali 2010, 2009, 2008. Jadi kita semua harus bersedia. Itu keadaan dia. Baik, akhir sekali Doktor, mungkin sedikit tip-tip ataupun panduan untuk kita menguruskan kewangan secara Islamik. Bila mana kita tahu ada yang dapat BPN ya, Bantuan Prihatin Nasional, ada juga yang dapat iLestari daripada KWSP akaun 2 kan, RM500 tu, dan moratorium 6 bulan ni. Boleh dikatakan tiba-tiba banyak pula duit dalam akaun ni kan. Lepas tu bila adanya PKPB ni, sektor perniagaan dah dibuka, ada juga pasaraya yang mungkin dah buka hari ini ataupun di tempat-tempat tertentu dah memanggil-manggil dah. Macam tu. Jadi apa nasihat ataupun saranan Doktor untuk tip-tip perbelanjaan dan juga simpanan kewangan yang penting sepanjang tempoh PKPB dan juga membendung COVID-19 ini, Doktor? Baik, yang pertama sekali kita kena balancekan belanja dengan menyimpan dan juga melabur di antara tiga benda ini. Belanja masih kena kita lakukan. Kalau kita tak lakukan perbelanjaan dengan duit yang ada, ekonomi akan jatuh lagi menurun. Jadi akan banyak syarikat lagi tutup kedai, akan hilang kerja lagi banyak, lagi besar. Depression akan kegawatan keuangan akan menjadi lebih teruk. Jadi kita kena belanja. Yang kedua, dari sudut apa yang kita simpan, pastikan kita simpan di tempat yang senang nak liquid itu maknanya nak cash out. Jadi kalau kita beli sesuatu yang contohnya kita beli barang-barang mahal yang boleh naik harga tapi kemudian susah nak dijual balik, jangan kalau kita beli emas pun bagus tapi emas kan harga tengah tinggi, kalau kita beli mungkin dia jatuh, kita pun tak pasti. Jadi kalau kita beli emas, kita susah nak liquidate kan, dan nak cash out kan. So jadi itu mungkin kita fikir siapa yang akan menjadi pembeli. Yang ketiga, kalau kita simpan kat saham umpamanya, dan likuidasi pun kalau kecil tak apa, tapi kalau besar akan menjadi masalah. Dan kalau kita melabur di tempat-tempat yang lain, kita kena pastikan adanya lesen. Dan sekarang ni banyak sangat scammers yang di Facebook, di Instagram yang cuba menarik orang ramai yang ada duit sikit ni untuk melabur. Hati-hati sangat-sangat. Jadi kemudian seterusnya dari sudut Islamik, kita pastikan dicadangkan juga kita pergi kepada pelaburan-pelaburan yang patuh syariah. Walaupun kita nampak pelaburan patuh syariah sekarang ni sebenarnya banyak peluang dia, cuma kita kena explore. Ini yang menjadi cabaran terbesar ni. Dan kemudian kita juga digalakkan oleh sebahagian pengkaji untuk pergi kepada robo-advisor, robo-investor. Kita letak dekat situ, robo dibuat secara algoritma, dia akan carikan tempat yang terbaik untuk kita labur dengan yang paling sihat, ikut attitude ataupun appetite risiko yang kita nak. So, jadi itu mungkin lebih selamat berbanding kita sendiri yang memilih. Maka jangan kita mudah-mudah pilih unit trust, sebab unit trust ni saham amanah ni dia punya cost upfront tu tinggi. So jadi awal-awal kita dah kena potong yang banyak. So jadi awal-awal kita dah rugi, keuntungan belum lagi. So daya juga susah untuk diliquidate kan. So jadi pilih yang mudah.
untuk kita keluarkan duit. Itulah secara mudahnya. Okey, boleh tak Doktor beri contoh pelaburan patuh syariah tu macam mana? Yang mana satu mungkin? Saya boleh betul tapi jadi iklan nanti kan. Kita nak tahu supaya kita tak tertipu. Baik, patuh syariah yang ada sekarang ni di semua Islamic Bank, Islamic Bank semua ada menyediakan pelaburan patuh syariah yang ada buat cara komoditi murabahah, iaitulah hampir kita sebut fix apa nama tu dia punya dividen dia. Ada yang itu semua boleh. Yang itu yang paling kurang risiko dan patuh syariah dan selamat dan mudah untuk dicairkan. Semua pergi kat situ. Yang kedua ada pula yang jenis melalui apa nama tu. Tapi yang paling mudah sekali kalau patuh syariah kan pergi ke Islamic Bank. Islamic Bank ada banyak produk macam-macam jenis. Kemudian lepas tu barulah pergi ke Bursa Malaysia, dia ada broker saham-saham patuh syariah. Yang itu pun boleh, tapi itu untuk bagi orang yang lebih sophisticated, lebih tinggi, lebih advance lah. Jadi kemudian adalah yang luar negara dan seumpamanya itu susah istilah saya nak beritahu pun nanti jadi bimbang silap orang faham dan nanti orang akan kerugian, susah. Baik Doktor, satu soalan daripada rakan Facebook kita. Dia tanya mengenai sedekah bulan Ramadan ni kan, dengan adanya moratorium, dengan adanya BPN dan juga Ailestari, KBSP dan sebagainya, sedekah berapa agaknya anggaran yang patut kita peruntukkan jugalah, terutamanya bila bercakap mengenai keuangan Islam ni kan? Baik, yang pertama kita kena faham bahawa dalam Islam bagi nafkah pada anak isteri itu adalah sedekah. Jadi jangan kedekutlah nak bagi pada mereka. Kemudian lepas tu sedekah itu bagus juga daripada ahli keluarga kita yang sesak berbanding kita bagi pada orang luar, orang pelarian ke. Elok kita bagi pada ahli keluarga kita yang fakir miskin. Itu yang Nabi sebut rahimin kasyih, iaitu bagikan kepada keluarga kita yang terdekat yang kita mungkin ada masalah dengan itu lebih baik. Kemudian berapa jumlah kita nak bagi itu ikut kemampuan kita. Yang terbaik, yang paling baik adalah 1/3 daripada kelebihan kita. Bukan setelah tolak apa-apa, setelah tolak untuk keluarga, tolak untuk bisnes ataupun untuk ni, 1/3 lagi bagi pada sedekah. Itu bagi tahap yang dahsyat lah. Yang Nabi SAW ada sebut bahawa ia keadaan yang Allah jamin dia punya pendapatan semula. Tapi pendapatan dia tak semesti dalam bentuk ringgit and cents. Mungkin dalam bentuk kesihatan, mungkin dalam bentuk ada barakah yang lain, anak dia dapat kontrak, anak dapat kerja ke. Jadi tak semestinya melalui dia. Jadi jangan kita anggap bahawa kita sekarang ni nak sedekah, aku nak kaya. Cara dia adalah kita bersedekah. Jadi lepas sedekah tak kaya, kita marah Allah SWT. Tak boleh gitu. Kan? Jadi dia cara lain kadang-kadang. Jadi 1/3 yang paling dahsyat. Kalau tak boleh 1/3, kita bagi setakat yang paling minimum adalah 2/5. Itu adalah nilai zakat. Zakat. Jadi kalau apa yang lebih daripada zakat itu adalah contohnya kita mimik kan 20%, sedekah 20% adalah sedekah sunat. Itu adalah sudah dikira baik. Tapi yang juga menjadi cabaran nak mencari tempat untuk kita beri sedekah. Jadi kalau tak mampu bagi direct, carilah tempat NGO yang aktif ataupun Ustaz BU ke kan, dan seumpamanya boleh kita ataupun mursyid kita ada NGO kita yang juga beri kepada fakir miskin. Jadi itu juga adalah baik. Itulah sedekah. InsyaAllah menambah keberkatan di bulan Ramadan ini. Nabi mengganda-gandakan sedekah dan ia adalah pahala yang sangat-sangat berganda-ganda. Dan sedekah tidak akan memiskinkan kita ya Doktor? Tidak akan memiskinkan. Okey. Baik, terima kasih kepada Dr. Zaharuddin Abdul Rahman, Profesor Adjun Fakulti Perniagaan dan Pengurusan Universiti Sultan Zainal Abidin Unizza, dalam temu bual radio melalui Skype ketika ini bercakap mengenai moratorium dan impak ekonomi semasa PKPB. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terus setia bersama kami untuk berita di Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Bernama Radio, stesen berita bisnes anda. Ayo kita laksanakan cita demi negara agar terus memakmurkan. Jika kau cintakan negara, bersama membangunkan negara tercinta kita. Jom lapor dan isytihar pendapatan sekarang. Maklumat lanjut di www.hasil.gov.my. Utama waktu ini.
Fokus penguatkuasaan PDRM, ATM dan pihak berkuasa lain sepanjang Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB kini adalah tertumpu kepada pematuhan prosedur operasi standard SOP. Menteri Kanan Kluster Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob berkata